Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya pada hari ini dapat kita bertemu lagi di dalam PDPR Sirah tahun 4. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita, iaitu pelajaran 7, Pembangunan Negara Islam, sambungan unit 6, Hubungan Diplomatik. Pada hari ini kita akan meneruskan tajuk Utusan ke Mesir. Ustaz harap murid-murid semua telah pun bersedia dengan buku teks sirah masing-masing dan boleh rujuk pada muka surat 56 dan juga muka surat 57. Utusan ke Mesir. Seperti mana pembelajaran yang lalu, kita mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar beberapa orang utusan ke negara-negara luar bagi menyampaikan dakwah Islam kepada pemimpin negara tersebut. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar utusan ke sebuah negara yang bernama Mesir. Mesir merupakan asal peradaban tua, iaitu pusat kerajaan Fir'aun. Seperti mana yang kita tahu, Fir'aun ini adalah seorang pemimpin yang sangat zalim ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Sejak kedatangan Islam ke Hijaz, Mesir sudah hilang kekuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang utusan untuk bertemu dengan Raja Mesir yang bernama Hatib bin Balta'ah, di mana beliau telah menemui Raja Mesir bagi menyampaikan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Mesir pada ketika itu bernama Juraish ibn Mata. Antara gelaran lain bagi beliau ialah Raja Mesir, Muqawqis dan juga Iskandariah. Jadi ketiga-tiga ini adalah gelaran lain bagi Raja Mesir, iaitu Juraish ibn Mata. Isi kandungan surat utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Mesir berbunyi, "Peluklah Islam agar yang Maha Kuasa melimpahkan kepada Tuan 2 pahala, dan apabila Tuan berpaling daripada Islam, Tuan harus bertanggungjawab pula atas dosa orang Mesir." Jadi isi kandungan surat utusan yang disampaikan kepada Raja Mesir ini sama seperti mana yang telah disampaikan kepada Maharaja Rom sebelum itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, seterusnya mengingatkan juga kepada pemimpin tersebut tentang tanggungjawab mereka kepada orang bawahannya, iaitu rakyat-rakyatnya. Setibanya di sana, Hatib mendapat layanan yang mesra daripada Raja Mesir, di mana Raja Mesir telah menerima baik utusan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun menyampaikan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Mesir, lalu berkata, "Saya menyeru kepada Tuan kepada agama Islam dan kitab suci kami, iaitu Al-Quran, sebagaimana Tuan telah mengajak pengikut Taurat kepada Injil. Setiap umat yang mendengar seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah mengikut, dan sekarang saya telah menyampaikan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Tuan, maka sewajarnya Tuan dan bangsa Mesir mengikut agamanya. Sekali-kali saya tidak menolak agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, malah saya harus mengatakan bahawa Tuan haruslah mengikut agamanya. Tetapi Tuan perlu tahu bahawa bentuk agama Nabi Isa alaihi salam yang sempurna adalah Islam itu sendiri." Jadi ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Hatib bin Balta'ah tadi kepada Raja Mesir. Setelah mendengar ucapan daripada Hatib, maka Raja Mesir tidak dapat memberi jawapan yang pasti. Kemudian dia telah bertemu dengan Hatib secara bersendiri dan dia menyatakan keraguan untuk memeluk Islam kerana bimbang kedudukannya akan tergugat. Malah dia berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dapat meluaskan kuasanya ke Mesir. Akhirnya beliau telah menerima seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara senyap. Kedudukannya sebagai penguasa menghalangnya untuk menyatakan iman secara terbuka. Akhirnya Raja Mesir ini pun memeluk agama Islam juga, tetapi di dalam keadaan senyap dan juga keadaan sembunyi. Kerana apa? Kerana takut kedudukannya sebagai penguasa dan raja di Mesir pada ketika itu akan tergugat. Lalu Hatib pun pulang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Raja Mesir itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kata raja itu, lalu baginda berkata, ia tidak menerima Islam kerana takut akan kekuasaannya, tetapi pemerintahannya akan berakhir. Jadi sebenarnya kuasa dan pangkat yang kita ada akan berakhir, tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk aktiviti, jawab soalan-soalan yang telah Ustaz sediakan ini. Soalan yang pertama, siapakah utusan yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mesir? Soalan yang kedua, siapakah nama raja yang memerintah Mesir pada waktu itu? Soalan yang ketiga, mengapakah Raja Mesir menerima seruan Islam secara senyap? Soalan yang keempat, bagaimanakah layanan Raja Mesir kepada utusan yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi latihan ini buat dan tulis semula di dalam buku tulis dan lengkapkan jawapan tersebut berpandukan video yang telah Ustaz sediakan dan juga buku teks. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.